Civic tu kereta Civic. So macam tu lah. So korang juga perlu mendengar untuk korang punya acknowledge korang punya information pasal benda ni supaya korang akan tahu korang punya had di mana untuk bergurau, and waktu korang bergurau dengan streamer tu, waktu korang bercakap dengan waktu korang bergurau dengan streamer tu, waktu korang komen, korang boleh tahulah pasal benda tu. Dan pada aku pula as a streamer, aku boleh tahu had aku untuk bergurau untuk streamer ni, had aku untuk bergurau ni macam mana. So kat sini lah aku bawa kawanan lama aku, and iaitu nama dia Farhan. Farhan untuk cerita sedikit lah tentang apa yang undang-undang Malaysia ni. Macam tu lah. Betul tak Han? Betul. Sekejap, X-Men ni. Boleh? Kita tunggu sekejap. So office sekarang kat mana? KL? Office aku sekarang dekat ni, Menara Dato' On kat PWTC bro. Oh ya ke? Senang kau datang kat sini. InsyaAllah boleh. Boleh rentas daerah lah. Boleh. InsyaAllah nanti PKP dah habis, kita tunggu datang kan. Macam tu lah. Kau macam mana sekarang? Stream okey semua Macam ni lah. Okey lah. Alhamdulillah lah. Macam ni je lah. Sebab apa Fatah, aku ada dengar baru-baru ni ada yang streamer, ada yang buat hal. Betul. Mengeluarkan kata-kata kesat, lepas tu memfitnah, lebih kurang macam tu lah. Betul. Sebenarnya itu pun salah satu benda yang berbahaya tau untuk streamer. Betul. Sebab bila seseorang streamer tu buat macam tu, and then everything sekarang ni on record. Semua ada record. So benda-benda macam ni bro sangat mudah untuk diambil tindakan tau. Betul. So bagi aku lah, nasihat aku pada streamer-streamer ni paling penting adalah tutur kata tu kena betul. Betul. Kalau silap, kadang-kadang orang terguris hati. Ramai orang tak tahu. Kadang-kadang satu benda, contohlah aku sebut, Patah kau ni hitam So benda tu dah jadi body shaming pula. So body shaming ni dah jadi lain lah. Boleh jugalah diambil tindakan macam tu lah. Boleh bro, body shaming. Siapa cakap ketik aku berbau? Kau tunggulah nanti. Bro, kau terang bro tentang macam mana sebenarnya akta-akta yang boleh diambil tindakan, ataupun diorang ni boleh ambil macam mana cara untuk nak ambil tindakan tu macam mana. Okay. Alright, Fatah. Ya. Saya perkenalkan diri dulu. Boleh. Saya ni dengan Angah ni, kita ni kerja sekali. Faham. Angah ni dia antara konsultan dalam firma guaman saya, Hafariza Muhammad Aisyah Mubarak. Firma saya pula, kita buat banyak kes-kes jenayah, banyak kes-kes civil, corporate agreement dan sebagainya lah. Cakap je pasal undang-undang semua saya buat. Okay? So maknanya kalau you have a topic yang out of topic ke, nak tanya sikit pasal undang-undang yang related to streamer, boleh saya, insyaAllah saya boleh jawab. Okay? In practice dah 15 tahun. 15 tahun ni first 2 tahun dengan orang lain, 13 tahun sendiri. Okay? Dan pejabat sekarang ni ada dekat PWTC 1, Putrajaya 1, Seremban 1 dengan Melaka 1. So kalau pergi Melaka nak lawat negeri yang bersejarah, boleh lawat office saya sekali. Okay? Alright. Okay, so sekarang sebelum saya nak start, topik-topik yang selalu streamer ni mengalami isu-isu yang sentiasa berbangkit. Okay, satu saya difahamkan oleh Angah ialah body shaming. So kita bincang pasal tu dulu body shaming Then later on kalau ada topik-topik lain, Fatah, Ja'ah, just let me know, saya akan masuk. Saja I have to tell you all, saya ada appointment pukul 3 suku. So kita cuba squeeze in within 1 hour lah. Boleh. Okay, so pertama sekali dari segi body shaming ni, kita boleh kategorikan kepada 2. Satu jenayah, satu civil. Yang civil tu kita bincang kita cerita jenayah. Jenayah pendek. Jenayah maksudnya berbanding dengan civil, kalau kita nak buat tindakan supaya polis ke pihak-pihak berkuasa, MMC, MC ke nak ambil tindakan, ataupun jabatan-jabatan lain macam custom, immigration, itu kira tindakan-tindakan jenayah. Buat laporan, pihak berkuasa yang akan ambil tindakan. So, sebagai contoh, katalah saya dalam satu platform tu, saya dalam Instagram ke apa, saya type, orang ni pernah tipu saya duit.
Okey. Ataupun saya tulis orang ini adalah seorang, ada satu isu sekali, orang ini adalah seorang yang pernah berkelakuan sumbang dengan orang-orang yang bawah umur ataupun dinamakan sebagai seorang pedofil. Katalah kenyataan-kenyataan tu dibuat dalam apa ni tempat-tempat yang kita letak statement ataupun dinyatakan sendiri oleh orang tu dalam website dia ke ataupun dia punya platform sendiri. So apa tindakan boleh ambil? Pertama, buat laporan polis. Itu yang pertama yang nak buat. Bila buat laporan polis, polis boleh ambil dua tindakan. Satu ialah di bawah Seksyen 509 Akta Kanun Keseksaan dan satu lagi Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil. Okey. Nah, untuk Seksyen 509 maknanya bila seseorang itu cakap benda yang menjengkelkan, memperendahkan maruah kita, boleh diambil tindakan. Nah, bila 509 diambil tindakan, kesalahan tu boleh didenda ataupun dipenjara. Kalau kita pula di bawah Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil, nama pun kesalahan kecil. So benda tu garanti akan dapat denda. So kalau satu cara ialah pergi ke pihak polis. Cara kedua pula, memandangkan banyak body shaming dibuat melalui portal-portal online dan platform online. Salah satu lagi cara kita pergi buat laporan kepada MCMC. Multimedia Commission. Okey. Bila buat laporan kepada sana, dia boleh ambil tindakan di bawah Seksyen 233 untuk sebarang kenyataan yang menyakitkan hati. Sakit hati pun dah boleh. Nah, sakit hati ni subjektif. Sakit hati ni subjektif. Tadi Fatah kata apa ni? Orang kata ketiak saya busuk. Fatah, kalau kau tak sakit hati tak apa Fatah. Okey. Tapi kalau Ja'ar rasa sakit hati, boleh ambil tindakan. So, isu subjektif benda tu adalah body shaming ataupun sebaliknya, bergantung kepada hakim yang menentukan kalau benda tu masuk mahkamah. Tapi mencukupi untuk membuat laporan di MCMC ataupun membuat laporan di pihak polis. Okey. So, untuk kesalahan-kesalahan ni, kebanyakan peruntukannya adalah peruntukan denda. Selalunya di bawah Seksyen 233 ni, bawah MCMC, kita nampak macam kes-kes orang hina agung, orang hina orang politik, orang hina artis. Artis pun ni. Tapi kalau selalunya, kalau orang biasa buat laporan ni, mungkin tindakan tu tak cukup pantas. Mungkin siasatan dia tak diberi perhatian yang cepat. Memandangkan dia bukan public awareness, public case. Tapi kalau kita buat satu kenyataan terhadap agung, sultan, laju dia buat. Okey, peruntukan semua ada. Dan di bawah Seksyen 233 ni, walaupun ada denda, tapi secara lazimnya satu peruntukan denda dia di antara 5,000 hingga 8,000 satu kes. And sometimes bila kita buat statement tu, di dalam komen tu, bukan sekali buat statement. Mungkin berjela-jela. Dan setiap statement tu ada implikasi yang berbeza. Dia bukan masuk sekali. So hari ni saya cakap Fatah, kenapa pakai baju biru tak kena, alright? Kenapa janggut panjang, Ja'ar, topi janganlah pakailah kopiah, kan? So benda-benda statement macam tu, setiap statement tu ada dia punya kehidupan dia sendiri untuk dipertuduhkan di mahkamah. Okey. Maka selesailah bab kita pasal jenayah, right? Keduanya, pasal tindakan sivil. Tindakan sivil maksudnya kita tak ambil tindakan yang kita buat laporan kepada pihak berkuasa. Apa yang kita buat je, kita cari seorang peguam. Peguam tu akan keluarkan satu tuntutan yang maklumkan kita akan ambil tindakan terhadap seorang tu ke atas kenyataan yang dibuat. Sama ada ke atas kenyataan itu memalukan, menjadi fitnah, ataupun kenyataan itu saja menjengkelkan kita. Right. Nah, apa yang boleh buat? Sekiranya satu penyataan itu adalah berbentuk fitnah. Dia kata kat kita ni adalah seorang peliwat, seorang yang pedofil. That one clear cut, Fatah, ialah satu keterangan yang memfitnah dan menjatuhkan maruah kita. Boleh diambil tindakan dan pampasan tu akan bergantung kepada beberapa faktor. So bila masuk mahkamah, katalah Fatah cakap kat saya, Cik Wan ni seorang yang seorang yang kedekut lah, tak pernah nak menyumbang ke apa, katalah cakap macam tu. Dan saya terasa dengan keterangan Fatah. Saya ambil tindakan ke atas Fatah, saya akan tengok pampasan yang saya tuntut bergantung kepada reputasi saya.
Kalau saya ni adalah seorang yang bekerja sendiri berbanding dengan orang bekerja dengan orang lain dengan sekian-sekian pendapatan dan dikenali dengan satu kelompok kecil berbanding dengan kelompok besar, pampasan dia berbeza. Ya, kalau saya ni dikenali ramai seperti Abid Liu katalah, maksudnya satu Malaysia orang Melayu kenal. Lebih kurang 15 juta. So kalau saya Wan Azmi mungkin 2 juta dia kenal. So pampasan tu akan berbeza bergantung kepada personality dan reputasi. Kemudian edaran viral satu kenyataan tu juga diambil kira. Oh, kira ada dua lah macam tu. Kalau satu adalah tuduhan, satu kalau viral lagilah tuduhan tu lagi kuat lah. Dia macam ni Fatah, katalah Fatah dengan Jaa je yang tahu. Saya cakap kat Fatah, Jaa ni seorang yang kaki seorang buaya lah kata. Okay. Dan Jaa tak suka benda tu. Tapi yang dengar seorang je Fatah. Berbanding dengan satu Malaysia dengar. Pampasan dia berbeza. So volume of people yang dengar tu dengan volume pampasan yang boleh tuntut tu bersalingan dan bergantung. Fatah, itulah rumusan secara amnya pasal kalau nak ambil tindakan dalam your comments ke apa, semua boleh. Tetapi Fatah, some statement memalukan, memfitnah ni is always subjective. Apa yang memalukan bagi saya, mungkin Angah tak terasa. Apa yang Angah terasa, saya mungkin tak terasa. Yang pihak yang memutuskan sama ada satu kenyataan itu memalukan atau tidak, bergantung kepada satu orang iaitu hakim di dalam mahkamah. Dia tu yang akan tentukan benda ni betul lah memalukan. Sebagai contoh, saya ada satu kes yang mana dia memanggil anak guam saya sebagai seorang puppet. Apa? Seorang puppet. Maknanya boneka kepada seseorang yang lain. Oh, okey. Okey, so katalah saya kata, Fatah, boneka kepada Angah. Saya ni ikut arahan Angah je. Adakah itu satu pernyataan yang memalukan? Subjektif. Bagi saya memalukan. Bagi memalukan. So mungkin setengah orang kata, well, cakap boneka memalukan. Memang kau kerja dengan Angah tu. Apa yang nak malukan? So sama ada ianya memalukan ke tidak, kita kena berhujah dengan hakim, tunjuk konteks dan pemahaman orang ramai. Sama ada benda tu memalukan. Dan baru kita boleh tekan habis harga. Faham? Okay, so itulah rumusan keseluruhannya, very short. Tapi benda tu very simple. Benda tu semua atas pada diri kita sendirilah. Kalau kita rasa macam benda tu keterlaluan, barulah kita akan buat. Tapi kalau benda babak simple macam tu, macam muka kau buruk lah hari ni macam tu, tak ada apa-apa lah kan. Itu atas pada diri sendiri, betul tak? Betul. So kalau nak ambil tindakan, saya tengok banyak benda dalam Facebook, Instagram. I tengok dalam komen-komen semua tu, banyak kenyataan orang tu boleh diambil tindakan. Terutama ini salah satu segmen yang saya tengok komen-komen. Ada segmen-segmen yang kita memihak kepada satu pihak dan sokongan kita tu mengutuk pihak lain bila dia punya prinsip dia berbeza dengan prinsip kita. Itu satu. Ini banyak kita lihat dalam isu-isu politik dan juga sokongan kita kepada individu-individu yang tertentu. Keduanya, saya nampak dari segi keagamaan. Kadang-kala kita nampak perempuan seksi dalam Instagram, tergerak hati setengah orang individu untuk komen, ingatlah neraka. Engkau tu bahan bakar api neraka. Mak engkau tak marah ke engkau pakai macam ni? So komen-komen tu ada yang satu berbentuk daripada sokongan kepada satu pihak, satu lagi saya lihat dari segi keagamaan. So whatever it is, sama ada kita boleh ambil tindakan ke tidak, sama ada bergantung kepada hakim. Tapi kena faham satu, sekiranya keterangan kenyataan itu walaupun memalukan, menjatuhkan maruah kita, tapi kenyataan itu betul. Sebagai contoh, Jaa, kau punya janggut tu panjang sangat aja, Jaa. Kena trim sikit lah. Panggil jauh boleh. Panggil jauh boleh. Okay. So, kalau kata saya cakap macam tu, apa nak komen pasal style saya? Okay. Adakah itu menjatuhkan saya? Kalau saya boleh bawa konteks sedemikian, yang hakim percaya, boleh menjatuhkan maruah, boleh.
Okey, saya nak kasih satu lagi contoh ya. Kalau lihat, katalah kita buat satu movie lah ataupun satu cerita yang bertulis. Kita buat berkenaan, kalau kita tengok kalau satu movie dia start tu, tidak ada kena-mengena dengan orang yang hidup ataupun okey. Tiba-tiba saya buat satu cerita yang bersamaan dengan kisah politik di Malaysia. Berkenaan dengan mana-mana individu. Walaupun nama berlainan, tapi konsep yang sama, dari segi undang-undang, tindakan boleh diambil. Faham maksud saya? Saya cerita yang lebih kurang pasal seorang lelaki yang telah didakwa masuk mahkamah, masuk jail, keluar jail, lepas tu dia ada kes-kes. Saya buat cerita pasal orang tu, walaupun saya guna nama orang lain, masih boleh didakwa dan masih boleh diambil tindakan sivil. So, kes-kes ni semua ni bergantung kepada macam mana kita nak bawa kes tu dan diambil tindakan. Untuk diambil tindakan. Okay, bro. Sekarang ni, you all tanya I. Apa you all nak tahu? Itu dia punya konsep dia. Okay, apa saya rasa lah kan. Saya rasa ramai je. Sebab saya ada viewer. So, viewer saya, follower saya, kadang-kadang ada yang mengadu pada saya kan. Yeah. Ada yang lelaki yang suka PM dia berkenaan kena sexual harassment lah. Secara PM, secara private. So apa dia perlu buat benda tu seterusnya? Sebab kadang-kadang satu message kita boleh macam biarlah. Tapi ni pada hari-hari sampai menghantar gambar yang tak senonoh. Apa yang perlu dia buat? Okey. Yang tu kita tanya orang yang berpengalaman buat benda-benda macam tu. Angah nak jawab lah. Oh, Angah pengalaman dia? Pernah buat? Baik, Sahan. Gila apa? Kisah lama. Bro, tapi bukan aku buat. Orang buat kat aku. Orang buat kat kau. Perempuan banyak hantar gambar kat kau. Pelik bro. Aku tak tahu kenapa dia buat macam tu. Okey bro, simple lah. Bagi aku kalau kes-kes jenayah macam tu, benda yang paling penting adalah kau kena screenshot apa yang dia buat. Maknanya apa yang dia hantar, gambar ke apa, and then kedua, kau kena buat laporan polis. Okay. So, bila kau dah buat laporan polis, confirm dia memang akan didakwa atas harassment punya akta. Okay. Itu satu. Dan sekiranya lah orang yang dihantar tu, orang yang dihantar tu maknanya ada bukan calang-calang, bukan kaling-kaling ni orang. Contohlah aku hantar suatu benda yang tak elok dekat kau. Kau ni terkenal, orang ramai kenal. So kau boleh ambil tindakan di atas aku. Faham tak? Mana orang yang kena tu boleh ambil tindakan pada orang yang hantar tu dengan cara first buat laporan yang sama. And then kau kena lantik peguam untuk ambil tindakan tuntutan di atas apa yang dia dah buat dekat kau. Faham tak? Kadang-kadang tu bukan aku nak kata apa, kadang-kadang bila kita ambil tindakan berkuasa ni, ada orang ni kadang-kadang suka main-main, tapi bila kita ambil tuntutan dia, kita dah ambil peguam tu, kadang-kadang barulah kau akan nampak diorang menyesal macam mana. Okey. Itu ya Fatah. Untuk step 1, step 2, step 3 apa nak buat macam Angah kata. Betul. Masa orang ambil gambar, masa orang dah hantar DM tu, kena ambil gambar. Because saya ada banyak kes yang bila kalau gambar tidak diambil, penyataan tu ataupun DM tu dah dibuang. So pembuktian tu kalau kita nak harap pihak berkuasa untuk mencari, akan mengambil masa yang panjang. Sehingga takut file tu tak bergerak lepas kita buat laporan. So yang terbaik ialah memang macam Angah kata, kita buat screenshot, simpan screenshot tu, buat laporan. Nah, masalah kedua yang timbul. What happens dengan account yang mana is fake account? Yes, baru nak tanya. Okay. Aku dah boleh baca dah pemikiran kau. Okay, Rata. So, untuk fake account ni, Rata, pihak yang boleh membantu adalah hanya pihak platform dan pihak berkuasa sahaja. Kalau kita nak ambil tindakan sivil untuk mencari pihak yang mengeluarkan kenyataan yang menjatuhkan maruah ke apa situ, dia mengambil kos yang terlalu banyak. Because Fatah, macam kita dalam our platform kita boleh block orang. So the only thing you have to do is to block. Kalau tak block, your cost untuk nak mencari orang tu from Facebook ke Instagram ke, terlalu banyak kos yang akan dibelanjakan dan tak berbaloi.
Tapi laporan polis mesti dibuat untuk menunjukkan orang ini telah membuat tu. Kalau kita satu hari jumpa orang tu yang mengaku dia yang hantar. At least kita dah ada rekod tu. Betul. Okay. So, tapi dia punya rumusan dia, kalau fake account, minta maaf lah kepada semua orang yang dengar ni, kemungkinan besar tak dapatlah kita cari orang tu. Kalau nak cari pun boleh, saja kos perbelanjaan untuk mencari orang tu mungkin memakan kos yang besar. Tapi masih lagi ada, masih pernah kita, pihak menjumpai fake account tu kan? Pernah. Saya pernah jumpa banyak account, je kan? No, saya tak pernah. Saya pernah jumpa satu account memandangkan anak guam saya menyuruh saya untuk melantik seorang private investigator. Dia akan cari, dia akan write ke Facebook, cari IP account lah apa semua, sampai cari rumah orang tu. Tapi kos perbelanjaan untuk cari investigator ni mahal lah tak? So, tapi bagi saya, kalau benda yang apa yang dia buat tu sangat-sangatlah menjatuhkan maruah ataupun nama saya ataupun ada satu tuduhan fitnah, saya tak kisah untuk keluarkan benda yang amount yang sangat besar untuk selamatkan saya. Untuk sampai dapat lah cerita dia. Yes. Ya. Itulah saya rasa ni kes-kes yang saya buat lah Fatah. Saya tengok banyak kes-kes orang tengah semangat mula-mula. Memang masa orang maki kita semua tengah panas, on the spot you panas. Yep. Saja bila you have to have a long term plan. You all streamers ni, you all bukan main 1-2 minggu, you all main bertahun. This is something that you all have to accept, dan memang ada orang gila macam tu. Orang gila, yes. Ya, kalau you all every time nak ambil tindakan, gone. Kalau customer tanya apa jawapan dia. Siapa yang masuk Discord ni? Orang lain yang masuk Discord ni. Gone. Ya? Jauh okey saja. Okay. Alright, mana kau pergi? Gone. Selamat datang kembali. Hai, gone pula. Okay. Jun. Tak tahu? Kau main magic ke? Tak adalah. Tak ada masalah teknikal lah tu. Okay, lepas tu? Aku tak nampak kau sekejap. Okay, boleh. Tadi ada iklan ke apa? Tadi? Tak ada. Nampak tak saya? Cuba gerak tangan, naikkan sikit. Lag ke? Ya. Okay. So, macam saya kata tadi, kalau kita nak ambil tindakan all time boleh. Pasal that one kita boleh ambil tindakan every day. Saja you all have to kira your costing. Ya, betul. Sama costing melantik peguam berbaloi untuk nuisance yang diambil oleh orang tu. Kalau dia hari-hari hantar mengganggu emosi kita, saya sarankan you have to take this action. Yep. Dan peratus yang mana orang akan berhenti bila kita hantar surat, saya nampak statistik is about 80 to 90% orang tu akan berhenti terus. Because bila dia hantar surat kepada dia, pertama sekali walaupun dia benci maut kat you all, bila dapat surat lawyer, pemikiran pertama dia pun kena lantik peguam. Dia kena pergi mahkamah. Kos. Padahal dia baru kata satu benda, dia buat satu statement. Engkau ni buruk hari ni. Sebab dia kata kau buruk hari ni, dia kena keluar kos 5,000 nak pergi mahkamah nak lantik peguam. Benda-benda macam tu yang akan membebankan orang yang beri komen-komen yang negatif tu. Okay. So, satu cara is do your costing. Saya ada kos banyak, katalah 1,000 untuk memastikan komen-komen saya dalam streaming saya ni cantik, tak berbau perkara-perkara yang menjatuhkan maruah, supaya costing ni kita boleh bawa on a monthly basis. Saya percayalah Fatah Jaat, sekarang ni etika untuk komen dalam platform ni akan jadi satu etika yang semua orang akan behave. Okay, saja kita dalam satu fasa yang mana semua orang tak tahu lagi. Sebab tak nampak muka, kita boleh cakap apa. But later on Facebook, Instagram, saya rasa lagi 3 tahun, 4 tahun, tak mungkin orang yang bukan orang betul yang dalam Instagram dan Facebook. Hanya orang betul yang ada. I think the fake account will actually be fade off. Okay. So sebenarnya lagi 2-3 tahun you all kena tahan benda ni. After that I think you all will not have this problem anymore. Oh, sekarang kira ada planning untuk account tu is a real account lah.
Correct, because right now you already need your handphone account. Sekarang ni you need to have face recognition. Okay, saya rasa because untuk Facebook, Instagram, you are money. Kan? Kalau I tak tahu you siapa, you letak fake account, last I cannot market to you. So in the future, there's no way you can open an account tanpa you letak muka, cap jari ke or something like that. So benda ni akan satu hari komen-komen negatif ni akan hilang. Tapi komen-komen yang akan kekal ialah pendapat-pendapat yang mana kita ada perselisihan faham. Yang saya tak setuju dengan Fatah, saya tak setuju Jaal dengan pendapat kamu, saya ada pendapat sendiri. I think that's where we're going to lead. Tapi kita sampai ke tahap tu, memang ada orang komen yang kata, bodoh lah kau punya statement ni, dalam muka macam beruk. Kan? So, statement-statement tu akan keluar sampai satu tahap yang orang dia akan buat statement-statement yang lebih bersih dan memberi pandangan sahaja. I think that will come. Faham pasal benda tu. So fake account tu tak lama lagi dah tak ada. Sebab apa? Sebab teknologi kita akan makin maju dan kau nak login pun kau akan pakai muka kau je. Kau akan tak gambar muka kau. Kau nak sign up one of application, kau kena pakai muka kau juga. Kau tak boleh guna fake account. So satu hari benda tu akan, so sabar je lah pada siapa yang kena. Dia ada soalan apa je? Ada aku tengah seronok dengar. Okay, so salah satu, apa yang saya, Cik Wan tadi cakap, kos yang sangat tinggi kalau kita nak buat. Tetapi Han kata ada benda, jangan takut pasal kos tu. Han, boleh cerita Han pasal kos tu? Kau cakap tu. Bukannya kita nak hire peguam, pak kena turun bayar RM5,000. Bukan macam tu. Bukan cara macam tu. Apa step dia? Betul tak? Ya, betul. Okey, cara dia macam ni. Sesuatu orang yang, contohlah, kau kata kau nak ambil peguam. Okay. Kau pun fikir tapi kau berada di landasan yang betul. Tapi kau tak mampu. Okay? Kau tak mampu, kau boleh sebenarnya depend pada peguam tu juga. So kau boleh di atas, ni apa panggil di atas budi bicara. Kau kau contohlah selalu buka file RM5,000. So maybe kau cakap dalam kes macam ni saya hanya ada banyak ni. So orang kata boleh bincang lah. Faham tak? So benda-benda macam ni kadang-kadang membuatkan ramai orang kat luar sana dia jadi takut. Sebab apa? Ambil peguam kena bayar mahal. Beringat. Ambil peguam nak kena bayar tu bayar ni. Okey, sebenarnya nak ikutkan memang betul. Tetapi ada cara lain. Dia ikut pada ni kes tu berat tak berat. Kalau kes tu berat dan confirm kau di pihak yang betul 100% di pihak yang betul, insya-Allah peguam tu akan menolong kau. Itu yang dimaksudkan. So kalau macam benda tu macam ada salah kau juga, diorang pun ada salah kau juga. So benda tu nak menang pun peratus yang tinggi pun tak dapat peratus yang tinggi. Kau kena keluarkan duit kau dulu. Macam tu betul tak? Lebih kurang macam tu juga. Faham. So bagi akulah, sebab aku ramai kan kau tahu kata kalau zaman dulu orang buat hal kita hantar gangster je. Sekarang dah tak ada lah. Sekarang ni semua benda kita ikut undang-undang je. Kau tahu kalau aku sekarang orang buat hal dekat aku buat apa? Aku kalau orang kampung aku hantar santau. Efektif. Bro, ilmu tu yang aku nak belajar sekarang bro. Tak payah buka file tu. Apa dia je? Tak payah buka file. Tak payah buka file. Tapi tak ada lah. Tapi tak ada lah. Kita buat itu. Alamat hantar gambar je kan. Ni dia. Esok-esok hilang hidung. Tapi betul. So selepas ni aku harap, sebab apa tu? Sekarang ni ramai orang yang tak terbuka dari segi undang-undang ni tau. Sebenarnya banyak benda bro. Banyak benda yang kita boleh ambil tindakan di atas sesuatu benda. Sesuatu sebab. Tak boleh jenayah, kita boleh pergi civil. Faham tak? Benda-benda macam ni sebenarnya akta undang-undang yang ada ni sebenarnya banyak membantu kita. Cuma kita tak dimaklumkan, kita tak diberi pencerahan. Betul, tak ramai orang knowledge pasal benda ni lah. Yes. So sekarang ni hari ni apa yang aku cuba sampaikan kat viewer kau, dekat kau semua adalah penerangan sesuatu benda yang sebenarnya korang ni ada hak di atas sesuatu benda. Betul. Di atas bukti-bukti yang betul yang ada. Contohlah orang dia bukan saja ambil peguam ni bukan saja untuk saman orang ke apa. Contohlah Fatah, aku hutang kau. Okey.
cara kau boleh ambil peguam, lantik peguam untuk menguruskan untuk collect balik hutang kau pun boleh. Sebenarnya peguam ni banyak guna dia. Semua orang ingat peguam ni pergi mahkamah ni sebenarnya banyak benda. Contoh dia macam cari jodoh pun boleh. Boleh. Kebetulan kawan saya seorang tu dah lama tak ada. Kena hantar surat jugalah tu. Orang bawah tu kebetulan dah lama tak ada jodoh. Ya, tak apa je, nanti kita cari je. Tak, berkenaan dengan kos ni, untuk your pendengar semua dengar, pertama, kos tu boleh serendah free. Kos dia. Kalau korang member saya keluarkan surat je, free boleh. Alright? Lepas tu bolehlah berurusan dengan peguam. It's as low as free, as high as 20-30 ribu. 20-30 ribu, okay. Ya, okay. So kalau kita cerita pasal surat sahaja, surat daripada kosong harga sampai ke kos 5,000 untuk buka file, nasihat dan juga keluarkan surat. So itu lebih kurang range dia, tapi bergantung kepada peguam yang menasihat. Kalau I think streamers ni ada banyak peguam-peguam persatuan. So kalau peguam-peguam persatuan ni mungkin kasih satu rate yang berbeza kepada dia punya ahli-ahli dia. So mungkin this is where you have to see lah. Sama ada keluarkan surat tu free, bila saman tu ada harga lain. Benda ni semua boleh bincang upfront. Sebab kes tu sama. Saya nak panggil orang tu hitam, kuning, hijau. Perbezaan dia ialah hanya perkataan. Tapi surat yang keluar tu hampir sama. So the cost tu tak berbeza. So what you need to do kalau nak tahu sebelum nak mulakan, go to your nearest lawyer ataupun lawyer yang kenalan kita, minta quotation dulu. Selalunya saya tengok banyak anak guam datang kat saya, dia cerita semua, pap semua, habis dekat 1 hari borak dengan saya, lepas tu saya cakap, okay, buka file, katalah saya buka file 500. Dia kata, alamak bang, saya tak mampu nak masuk, nak bayar file 500. So, dia bukan pasal fee guaman, maknanya seorang tu mungkin target dia masa jumpa peguam tu, dia tak nampak target dia berapa perbelanjaan kos yang dia sanggup untuk belanjakan. Kalau dia sanggup dia sanggup belanjakan RM100, maklumkan kat peguam tu terus. Bang, saya boleh ada RM100 untuk nak stop dia ni daripada ni. Apa yang saya boleh buat? Okay, saya buat macam ni ke? Saya hantar surat ke? Saya call orang tu ke? Dia akan fikir mekanisme yang terbaik untuk kos yang diberikan. Okay, faham tak? Kita ada 50 minutes. Mungkin ada soalan-soalan from your streamers ke, your group yang nak tanya ke, yang saya boleh jawab ke? Ja, ada soalan je. Ada kau tanya. Aku Pasal yang Ome TV kalau kau main tu macam mana? Saya dengar cerita, pengalaman aku lah, orang nak saman aku. Okay. Kau tahu Ome TV kan? So bila Ome TV kau main, lepas tu aku as a streamer, bila main, of course aku akan buat content dekat live aku, betul. Tapi bila orang tu tak tahu, dia kata awak telah memakai saya punya gambar, saya boleh saman awak tanpa kebenaran saya. Tetapi di dalam website tersebut, sebelum kita is a common semua. Dia ada TNC dia lah, TNC dah baca. dia. Untuk kita go tu dia kena setuju dulu, agree untuk memakai muka kita untuk pakaikan konten untuk platform lain-lain. Tetapi dia still nak saman kat kita. Kau boleh advise sikit pasal benda tu? Okay, Fatah, boleh maklumkan saya, maaf lah, saya tak main game, Fatah. Saya main game COC je, Fatah. Oh, COC. So Dia ada satu app ni, nama dia Omi TV. Omi TV, okay. Omi TV I know, alright. Okay, so satu hari ni Fatah tengah buat konten. Okay. So dia tengah, orang tu tak tahu. Tiba-tiba bila dia dapat tahu Fatah tengah buat konten, dia kata dia nak saman Fatah sebab apa, gunakan muka dia. Macam mana guna muka dia, muka Fatah? Contohnya macam ni. Dia nampak dia. Sekejap. Asal muka kau hang je? Dia boleh tekan ke? Hang. The Omi TV tu is saya faham. So maknanya macam kita dalam grup sekarang lah. Macam grup sekarang ni. So apa tu? Macam siarkan benda ni semua. Yes. Is that what you... Macam Jad tengah buka ni tu. So dia akan buka random orang. Kita akan jumpa pada random orang. Random. So tapi kita ambil ni, and then orang owner tengok, dia kata dia nak saman, kata sebab pakai muka dia. Sebab kita tak tahu, kita kan live.
Aha. Yeah. So So macam mana? Omi TV ni macam roulette ke? Yes. Macam dia pusing. Chat Is it? roulette, ya. Macam roulette. Yup. Okay. So dia marah because you live kan benda ni, is it? Yup. For public viewing. Yap. Okay. Okay. Dia macam ni ya. Pertama sekali, saya tak biasa dengan Omi TV. I have to tengok the terms. Ya. Mana setiap orang yang masuk dalam Omi TV ni, terma-terma yang dia membenarkan Omi dan orang pengguna-pengguna Omi ni menyiarkan gambar-gambar ataupun siaran tu, I have to see. Kalau terma-terma tu menyatakan tak ada hak untuk setiap ataupun perlu meminta permission, dan mungkin ada satu tindakan yang dia boleh diambil. Okay, Tapi sebelum kita teruskan, ya. Fatah ada masa tu, Fatah check lah terms and rules condition dekat Omi TV ni. Correct. Dia ada kata, okay, apa yang terjadi, apa-apa pun terjadi kat Omi TV ni, you can make a content to others platform. Meaning you can record it and everything. So, once you click approve untuk tunjuk muka kau dekat Omi TV ni, so, kau dah tak boleh buat apa-apa dah. Kalau macam tu, then no issue, Fatah. Yeah. Dia nak kata dia nak saman, dia kata dia nak beli rumah kau, apa semua, no issue. Kalau dia dah sign benda tu, membuka hak dia kepada semua orang mengguna konten tu, then tak ada apa. Dia macam TikTok lah. TikTok pun membenarkan kita share konten orang lain. There's no choice. Betul. Saja the etika dalam macam for example TikTok, ialah I will have to give accreditation kepada orang yang telah buat the first original content. Itu saja. So in your case, kalau dia ada terma-terma macam, then no issue. Dia nak kata nak saman, no problem. Tak jadi masalah langsung. Tak jadi masalah langsung kan? Tak jadi masalah. Dia nak saman, memang hak dia nak saman. Saja saya tak nampak kebarangkalian dia untuk menang kes. Ya. Macam ni kan dia cakap ni, aku tak faham. Ya. Tapi Farhan, Fatah, untuk this one bukan legal lah. Sebab oleh kerana ada some stream ended. Okay. Oleh kerana is this apa? Okay, ya. No. Okay, Fatah. Oleh kerana undang-undang dengan apa yang kita buat harian ni sometimes berbeza. Undang-undang ni dia dengan moral dia lain tau bro. Sebagai contoh, kalau ikut biologi manusia, orang-orang yang dah balik tu dah boleh kahwin, betul? Betul. Sepatutnya. So kalau perempuan sekarang 13-14 tahun, kalau ikut biologi dah boleh kahwin. Tapi undang-undang Malaysia 16 tahun ke bawah tu, kalau kita nak kahwin tu kena minta lesen lah, kena minta permission, dan kalau ada persetubuhan tu dah kira rogol. Betul. Dia undang-undang macam tu. Okay. So your undang-undang pula, you tengok macam mana undang-undang you. Adakah undang-undang untuk nak buat streaming ni is you pun ada satu platform yang you all kena setuju ke tidak? Kalau you all kata Omi dah cakap macam tu satu hal. Tapi dari segi moral saya akan still menuntut. Yang terbaik, Fatah, you have to ask permission supaya kalau dia nak ambil tindakan, you boleh cakap permission dia terus. Itu cut dia punya hak untuk nak menuntut terus. Tapi sometimes orang dah tahu kita buat live pun, dia still akan end of the live, dia akan mention kita minta tolong delete the content. Sebab every video is our job tau. Bila kita delete, dia punya job akan terganggu lah. Aduh, macam Jah, saya rasa dia pernah alami dengan orang random, and then dia kata, okay saya tengah buat live ni, okay tak apa. And then after end of the live, and after 1 week, and then benda tu dah viral, barulah dia kata minta delete. Aku macam, alah benda dah viral, kau nak delete? Tak boleh, tak jadi apa pun. Ya. Dia bukan pasal viral nak delete, dia pasal at the point of time tu ada kebenaran ke tidak untuk menyiarkan. Ya. So kebenaran tu, kalau nak ikutkan from your terms and condition, kebenaran tu diberikan secara tersurat, jelas. Dia dah berikan konten untuk you share your content. Tapi dari segi moral bro, seleceh lah. Kalau saya sakit hati, sometimes mungkin dalam siaran ni, saya ada cakap benda-benda yang menyakitkan hati, yang saya rasa saya salah cakap, yang saya tak nak Fatah siarkan. Dan saya suruh Fatah. So dari segi moral tu, saya cadangkan supaya perkara ini tak berpanjangan. Yang terbaik ialah untuk get an exclusion clause, disclaimer, ataupun a consent form, ataupun a consent dalam your own screen yang tulis siapa yang disebut akan disiarkan. So please beware of what you say and things like that. Saya tengok some Instagram account and some
Facebook account, dia ada siarkan macam tu. If you post this in mana, saya akan siarkan. Macam I saw yesterday Instagram Datuk Hans Isaac. Very nicely put. Dia letak dalam dia punya Instagram account, dia ada buat statement sepandangan dia pasal satu topik tu. Dia kata kalau ada topik-topik yang komen-komen yang tidak ataupun kurang sesuai, dia akan remove. So dia ada buat that disclaimer in his own website, in his own platform posting dia, which I think is very good. Sebab kalau saya nak kata, saya tak tahu pun dia akan siarkan, you put the disclaimer already inside there. So that bila masuk mahkamah, hakim pun akan rasa, you dah cakap dah macam ni. Kan, you still nak masuk, still nak cakap benda-benda yang lucah. Salah you lah. So, untuk perkara tu, untuk membuat perkara tu lebih jelas, this is how you have to do it. Sebab Fatah, kes-kes ni selagi tak diuji di mahkamah, selagi itulah saya tak boleh kata sebagai pasti apa keputusan yang akan menyusul. Dia kes tu, dia kena masuk mahkamah, satu kes, one round, dia akan jadi contoh kepada kes-kes lain. Kes-kes body shaming ni, Fatah, yang jelas tak masuk lagi. Tak masuk mahkamah lagi. Dia yang kes masuk mahkamah, kes-kes fitnah saja masuk sekarang. Okay. Okay. Fatah, kita ada lagi 7 minit, Fatah. Apa lagi soalan? Kat mana dia orang nak, kalau saya nak contact ataupun orang-orang kawan-kawan saya nak contact company tuan? Okay, kalau saya ada Facebook. Facebook ada, Instagram ada, webpage ada, dia HWAM. Type tu saja. HWAM. Okay, faham. Kalau ada isu kita akan call untuk tanya advice dulu, bukan terus buka file. I mean, minta pendapat dulu macam mana. Dan kalau okey baru kita buka file benda-benda macam tu lah kan. Betul Jah. Dia selalu ni Jah. Kalau Jah kasih cerita, katalah kalau nak cerita sampai seminggu kat saya jalan cerita tu, memang kena buka file lah. Alright. Tapi kalau cerita baru 20 minit, selalunya peguam akan dengar dan dia akan cakap, okay, kalau saya buat kes ni, this is my quotation. Yang terbaik saya cadangkan kepada siapa yang jumpa lawyer, always kasih cerita yang pendek, kemudian minta quotation terus. Supaya dua-dua pihak ni senang untuk berurusan. Banyak kes yang orang dah cerita, dah invest time, lepas tu tiba kos mungkin guaman terlalu tinggi. Betul. Dia tak boleh berterusan. Dan dia dah berhabis dah 2-3 hari dengan lawyer tu. No, a waste of time. So you all kena tengok, bincang sikit, tanya quotation, then baru tengok sampai you nak teruskan dengan peguam tu ataupun tidak. Oi, clearly. Everything clearly. Yang pasal Sul tu, apa benda yang paling cepat recent berlaku kat kau, Fatah? Recently toksik je lah kot. Itu je lah, that's all. Yang gambar-gambar yang lucah tu, kenapa kau tak send kat Angah? Boleh kita periksa sama ada benda tu boleh ambil tindakan ke tidak? Gambar lucah tak pernah dapat pun. Tak pernah dapat. Angah je macam dia macam legend sikit. Perempuan yang hantar gambar lucah mesti berkurap kan dia punya, sebab tu kau tak suka. Kalau clean warna putih mesti kau suka kan kau kan? Angah. Kalau perempuan hantar pun kita ni juga boleh. Yes. Tu senang je, apa-apa korang pergi dengar advice. Tak, kalau kau nak lebih kata apa, input ke apa, datanglah office. Boleh, insyaAllah. Tapi to be fair, Fatah je, there is a lot, ramai lawyer dekat Malaysia. Keseluruhan lawyer kat Malaysia ada dekat 20,000 orang lawyer. Dekat Kuala Lumpur ada 7-8,000. So maknanya kalau tak jumpa saya pun, lawyer-lawyer lain pun ada. Betul. Saja ialah chemistry. Fatah, kalau kita sama kita, mungkin kita faham. Maybe you want a lawyer yang sentiasa aktif dalam social media untuk memahami konteks-konteks. Maybe that's what you want. So this one is trial and error. Mungkin Fatah Ja'a, I'm sesuai. Tapi mungkin untuk orang lain tak sesuai. Mungkin cara kita berlainan. And that one you have to suit. Sebab dengan lawyer ni dia akan fight, dia pejuang you all nak masuk court. You macam lantik orang untuk nak pergi santau orang. Tapi santau kita bukan halus. Santau kita tersurat melalui surat. Santau melalui surat Baik, betul. Santau melalui surat dan kita akan dapat pulangan dia macam tu. Macam tu lah kata. So alhamdulillah dia clear sikit, ada acknowledge, tambahkan ilmu sikit pasal benda ni. Bila kita makin membesar kan, umur saya baru 29, bila kita makin membesar kita kena dapat ilmu-ilmu benda macam ni supaya kita
orang tak ada pijak kita, orang tak ada buat benda-benda yang tak baik pada kita. So benda tu kita tahu untuk buat next step apa benda. Betul, Kalau jadi pada keluarga pun sama. Tahu juga. Apa dia? Kalau nak pijak orang pun nak kena tahu, kena ada ilmu juga. Betul. Kita bukan nak lindung daripada dipijak, tapi kalau nak pijak orang pun kena ada ilmu juga. Betul. So kalau macam ada keluarga terdekat yang kena pun, kita boleh advise pada dia macam mana kita nak buat. Sebelum ni mungkin kita tak tahu macam mana nak buat. Okay, kita dengar sebab saya membesar dengan kau nak file saman, kau kena ada duit banyak. Kau kena file saman, kau kena ada duit banyak. So sebenarnya bukan macam tu. Sebenarnya dia adalah, kalau kau nak saman orang dan orang apa yang orang buat kat kau tu adalah benda yang sangat-sangatlah tak apa orang cakap, sangat-sangat berat lah. And kes yang berat, of course peguam tu akan berbicara balik lah dengan korang macam mana step-step dia. Bukan terus bayar RM5,000 macam tu. So itu salah satu acknowledge yang paling penting lah korang kena tahu lah. Betul je? Faham? Yes. So Terima kasih. terima kasih atas perkongsian daripada HWAM. Lama lah. InsyaAllah nanti satu hari saya akan datang ke sana melawat dan jumpa Angah. Lama saya tak jumpa Angah kan. Alhamdulillah nak kahwin dah. Ya. Apa dia kah? Jangan sangat. So macam tu lah. Terima kasih kepada Encik Wan apa tadi? Wan Azmi. Terima kasih kepada Cik Wan Azmi meluangkan masa sedikit pada kami dan juga saya punya viewer, follower saya untuk mendapatkan ilmu yang kami tak pernah pun tahu kan macam mana nak buat untuk ni.